KPM. Menariknya. Tak pernah nampak apa arca macam ni. Agak-agak ni kan. Apa maksud tersirat dalam arca ni? Apa Assalamualaikum. Waalaikumsalam cikgu. Cikgu apa khabar? Alhamdulillah. Irfan sihat. Sihat alhamdulillah. Tengok cikgu. apa tu? Cikgu Irfan tengah satu arca ni cikgu. Ya. Tapi Irfan macam kurang faham. Irfan rasa mesti ada maksud tersirat. Betul tak cikgu? Ya, betul. Semua arca yang dibuat oleh arcawan itu dia ada maksud sendiri-sendiri. Ada maksud yang tersendiri. Ada maksud tersendiri. Okey, kalau yang ni macam mana cikgu? Yang ini kalau kita tengok dia sebenarnya berkaitan dengan pandemik sekarang. Pandemik sekarang. Ya, Okey. iaitu COVID-19. Kita boleh tengok ada nampak bentuk orang tak situ? Okey, ada nampak bentuk orang. Nampak macam bentuk kepala, orang yang kaki. sedang duduk. Okey, betul. Nampak dia dengan ada beban di belakang dia. Maknanya dia menunjukkan bahawa kesulitan seseorang itu dalam Ya, wabak betul. COVID-19 ni lah. Ya, betul. Okey, maknanya cikgu banyak lagi kita akan belajar hari ini. Ya, betul. Tapi kalau tahu siapakah guru kita nak kalian dulu dengan cikgu kita. Saksikan dahulu video profil guru. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada anda semua yang sedang menyaksikan Mahir di Didik TV KPM. Untuk jam pertama hari ini, kita akan belajar mengenai subjek pendidikan seni visual bersama dengan Cikgu Abdul Aruf. Cikgu, selamat datang Cikgu ke Mahir. Apa khabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi Cikgu, sebelum Ya. kita terus ke pembelajaran kita lah, kita kena sentiasa patuhi SOP dan juga undang-undang yang sedia ada. Betul tak Ya, Cikgu? betul. Jadi nak minta Betul. Cikgu untuk gunakan gel pemasmi kuman terlebih dahulu. Ya. Dipersilakan. Kita guna ni dulu. Betul, cikgu. Kita bersihkan. Yang paling penting sekali, kita kena sentiasa pakai pelitup muka dan jaga jarak fizikal sekurang-kurangnya 1 meter. Kita dah selesa macam ni, baru kita mulakan kelas cikgu. Ya, Baik. betul. Jadi, apakah pengenalan cikgu kepada penonton di rumah? Siapa cikgu, datang dari mana, berapa banyak tahun pengalaman mengajar, sebagainya. Silakan. Oh, baik. Nama Cikgu Abdul Rauf bin Ali dari SMK Kampung Awah ya di Marat. Dah telah mengajar pendidikan seni visual ni selama dah masuk tahun ke-21 sekarang. 21 tahun, lebih kurang umur saya je cikgu. Ya. Nampak tak betapa cikgu kita ni berpengalaman. Dan insya-Allah hari ini kita akan belajar dengan cikgu apa yang cikgu ingin ajar kita pada hari Ya, lah. betul. Okey, hari ini kita akan belajar mengenai apa cikgu sebenarnya? Baik, hari ini kita akan belajar tentang arca. Baik, terutamanya tentang arca luakan. Arca luakan tu Ya. apa cikgu? Arca luakan ni luak bermaksudnya mengurangkan. Okey. Dengan cara memotong, mengorek, ya, apa-apa saja daripada satu bentuk yang solid dan kita kurangkan, itu maksudnya luak. Okey, mana Okey. kita ada buang bahagian-bahagian tertentu Ya, lah. betul. Baik. Seterusnya cikgu, apa yang kita akan belajar lagi hari ini? Baik, hari ini kita akan belajar tentang jenis-jenis arca yang ada. Okey. Satu, dan kemudian kita akan pergi kepada yang utama kita, iaitu arca luakan. Arca luakan. Baik, kita akan buat arca luakan daripada bentuk yang solid segi empat ni menjadi satu arca baru. Okey, baik. Okey. Okey, selain itu cikgu, Ifat tanya cikgu, ada tak kategori-kategori arca ni sebenarnya? Ya, betul. Kategori arca ni sebenarnya ada dua. Okey. Okey, satu estetik, maknanya dia yang dilihat untuk cantik, Okey. untuk hiasan. Baik, satu lagi arca berfungsi. Okey, contoh berfungsi ni macam arca di taman. Okey, arca yang ada kaum-kaum tertentu yang menggunakan untuk ritual. Okey. Okey. Contohnya cikgu, arca yang kita gunakan tu, arca berfungsi. Arca berfungsi di kerusi di rumah pun. Okey, itu adalah kategori arca. Ya, kategori arca berfungsi. Oh, baik, baik. Dan kalau kita nak tanya kepada cikgu lah, ada tak teknik-teknik untuk penghasilan arca ni sebenarnya? Ya, betul. Teknik ni dia ada pelbagai. Satu yang macam kita nak belajar ini, iaitu arca luakan. Okey. Okey, arca luakan. Yang kedua yang kita boleh tahu adalah seperti arca binaan, macam kalau kita tengok yang besi di situ. Okey, arca binaan ni kita boleh tengok sini apakah maksud dia cikgu. Nampak macam alat-alat dalam kereta dan sebagainya kan? Alat-alat pada motor. Jadi dia adalah arca-arca yang ada maksud tersendiri lah kan. Okey. Pada setiap tu.
Dan kita boleh tengok sini ada arca acuan. Arca acuan. Okey, arca acuan yang kita casting ataupun kita buat modeling daripada wajah orang. Wajah orang. Wajah siapakah itu, cikgu? Wajah seorang gadis. Okey, baik. Adakah kekasih lama? Oh, tidak. Tidak, bukan. Tidak. Okey, baiklah cikgu. Okey, apa kata sekarang ni kita berkenalan dengan bahan-bahan yang diperlukan untuk kita lakukan dan siapkan arca ni, cikgu. Silakan. Ya, bagus. Terima kasih. Baik. Yang pertama kita menggunakan untuk peringkat sekolah ya murid. Nak Irfan. Ya. Kita menggunakan floral foam ataupun span bunga. Span bunga. Okey, kalau nama biasa panggil span bunga. Baik. Baik. Yang ini akan jadi dia punya bahan utama. Bahan utama. Dan kemudian adalah set alat mengukir. Termasuklah pisau. Baik. Okey. Kita ada beberapa. Kita boleh tengok atas meja. Baik. Dan kita ada pelbagai warna. Okey. Pelbagai warna. Cikgu, untuk warna ni, kalau kita pakai cat yang biasa untuk melukis tu, boleh atau tak boleh, cikgu? Sebenarnya boleh, tapi kita kena tahu kalau biasanya yang warna poster yang digunakan di sekolah ni dia kurang sesuai sebab dia mudah hilang. Kalau kata kena tangan apa semua dia comot. Okey, dia comot. Jadi sebaiknya kita gunakan warna akrilik. Baik. Okey, untuk peringkat sekolah guna warna akrilik dan sangat bagus. Warnanya lagi tahanlah dekat kita punya span bunga tu. Cikgu, Irfan tanya ni, dekat tangan Irfan ni, apakah alat-alat ni, cikgu? Boleh dikenalkan? Ini adalah set alat mengukir. Biasanya kita guna untuk mengukir seramik. Seramik, okey. Ya, untuk mengukir tembikar. Dan kita boleh guna untuk mengukir benda lain juga. Kecuali mengukir kayu. Kayu tak boleh lah. Okay. Sebab ni untuk mengukir benda-benda lembut. Okey, maknanya setiap bentuk alatan ni ada fungsi tersendiri lah. Ya, ada fungsi tersendiri. Kalau Ifan ambil satu lah. Okey, Ifan ambil satu, Ifan ambil yang ni. Yang tajam ni, cikgu. Ya. Ini apa fungsinya, cikgu? Fungsi dia untuk kita menggerudi, membuat lubang pada sesuatu. Tapi pada benda-benda yang keras lah. Yang ni tak perlu buat lubang guna tu. Tak perlulah. Okey, baik. Okey, sekarang ni, cikgu, apa kata kita nak berehat dulu, boleh tak? Boleh. Boleh. Kita akan sambung lepas ni. So, penonton dekat rumah jangan ke mana, kita kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Ya. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali bersama saya Irfan Syamil rancangan Mahir di Didik TV KPM bersama dengan Cikgu Abdul Rauf di studio. Cikgu, kenapa kita bertukar pakaian ni, cikgu? Apa yang kita akan buat sekarang ni? Baik, ini kita pakai apron. Okey. Dan wajib pakai mask. Betul, ini bukan pasal SOP je. Sebab kerja yang kita nak buat kali ini dia banyak berhabuk. Jadi kita kena pakai mask. Wajib ini pakai adalah mask. langkah keselamatan jugalah. Ya, betul lah. Dan ini untuk kebersihan kita. Baik, cikgu. Kenapa Irfan nampak ada lakaran ikan dekat sini, cikgu? Apa yang kita nak buat ni? Baik. Untuk kita nak menghasilkan arca ataupun melukis apa-apa, kita perlu ada proses. Baik. Jadi yang ni secara ringkas cikgu tunjuk di sini. Baik, satu proses untuk menghasilkan arca yang mudah. Untuk murid tingkatan 3, biar fikirnya boleh yang mudah dibuat. Ini daripada sumber haiwan. Ataupun alas mula jadi kita boleh buat. Macam mana kita nak meringkaskan bentuk ikan nasal tu, pergi kepada yang menjadi pada arca. Daripada arca. Baik. Langkah pertama ni, cikgu. Langkah pertama daripada ikan ini, kita ambil satu gambar ikan. Apa saja. Dan kita cuba ringkaskan dia. Proses. Macam mana kita nak buat pengurangan. Baik. Kalau kita ini setakat sisik je kurang. Betul, kita buang sisik kat sini, tak ada sisik. Yang ini bentuk dah makin keras akhirnya. Dengan mata. Di sini kita dah mula jadikan lubang dengan matanya. Dan tanda boleh dipotong. Baik, maknanya kalau kita ada
terlangkau satu proses, adakah kita punya arca akan jadi susah ke nak buat ke macam mana cikgu? Tidak, dia sebenarnya kreativiti kita ni berjalan sentiasa. Okey. Imaginasi kita ni tak ada had. Tak ada had Jadi kita boleh, mungkin lakaran kita macam ni tapi hasil akhir dia mungkin jadi lain. Okey, baik. Jadi cikgu, ini adalah untuk pembelajaran mengenai lakaran perkembangan idea. Yes. Sekarang cikgu kita nak buat apa? Sekarang kita pergi mengukir. Mengukir kalau macam itu buat jom arca. kita mulakan. Okey, cikgu silakan. Baik, file ke belakang dulu. Okey. Baiklah, nampaknya cikgu pun dah bersedia untuk kita mulakan ukiran kita. Jadi cikgu, apakah bahan-bahan yang kita perlukan dulu? Baik, yang pertama kita perlukan floral foam ni lah, span bunga kita ni. Span bunga, baik. Okay. Dan sebenarnya boleh buat daripada benda lain, cuma yang ini paling mudah dan paling senang kita nak Paling buat. senang dan kita nak dapat pun mudah kan Ya, cikgu? betul. Lepas tu pisau. Pisau Ifan ada pisau tak cikgu? Ada pisau. Okey, ada okey. pisau. Okey, baik, ada. Baik. InsyaAllah tak membahayakan sebab cara nak memotong benda ni mudah. Jadi dia tidak menimbulkan bahaya kepada tangan. Tapi yang paling penting kita Jaga kena keselamatan. betul, hati-hatilah Kita kan. Jaga keselamatan, jaga tangan. Okey. Dan cikgu, Baik. kenapa kita ada bekas kuning cikgu? Yang ini penting sebab benda ni habuk dia sangat banyak. Okey. Kan? Jadi kita nak jaga kawasan kita, kawasan meja kita buat kerja. Baik. Benda ni kita takung di sini dan tak bersepah lah. Tak bersepah Senang lah. kita nak mengemas. Betul. Sebab itulah kita pakai pelitup muka juga. Ya, Nanti betul. berhabuk nanti kan. Kita jaga keseluruhan kawasan. Baik, setuju. Seterusnya cikgu. Baik. Mari kita mulakan. Okey. Baik. Hari ini cikgu nak bagi Irfan meluahkan sendiri. Meluahkan sendiri. Okey. Kreativiti Irfan. Macam mana Irfan nak buat? Apa yang Irfan nak buat? Okey. Baik, Irfan boleh gunakan pisau untuk memotong. Dan sebelum tu sebaiknya Irfan lakar boleh menggunakan alat di situ. Okey. Ambil mana-mana satu. Ambil mana-mana satu cikgu. Ya, yang tajam. Okey, mungkin cikgu boleh buat dengan saya sekali. Ya, apa kita sama-sama buat. Okey, Okey. saya ambil satu. Baik. Baik, saya ambil satu dan kita Saya sebenarnya kan jujur cikgu, saya tak pernah buat lagi kan. Ya, betul. Saya perlukan dorongan daripada cikgu. Okey. Sebenarnya kita lakar dulu. Baik, sebab kita nak mulakan imajinasi. Jadi Okey. kita mulakan mengorek. Baik. Okey, kita boleh buat bentuk apa saja Irfan nak buat. Cikgu buat bentuk apa je cikgu? Macam nak jadi ikan tadilah. Macam jadi ikan tadi Macam nak jadi ikan. Okey. Boleh cikgu tunjuk kat kamera sikit? Adik-adik kita nak tengok. Jadi kita potong di sini. Ini kita arca ni yang terbaik adalah dia setiap sudut tu nampak berbeza. Nampak berbeza Okey, dia tidak sama keliling. Baik. Seperti kalau tengok arca di depan pun sama. Baik, kita lakar dulu. Kita boleh dulu dia buat apa-apa saja keliling. Okey, baik. Okey. Dan kita boleh mula memotong bahagian kita nak potong. Okey. Ifan cuba dulu. Baik, jangan risau bab memotong sebab dia lembut, senang Lembut, potong. Senang potong. Okey. Cikgu, kalau kita contohlah kita nak buat bentuk ikan, tiba-tiba tak jadi bentuk ikan, tersalah cikgu. Boleh tak kita nak betulkan ataupun kena pakai yang baru? Teruskan sebab Teruskan. kita buat luakan ni kreativiti asal ada nampak iras-iras ikan sikit pun tak apa. Tidak. Baik. Kalau kita ambil ikan emas dan kita keluarkan juga ikan emas. Itu Okey. tidaklah. Setuju. Baik, cikgu tengok apa tu cikgu? Cikgu tengah mengukir. Okey. Kita tengok apa yang keluar nanti. Baik, kita pakai pisau pula Ya, pakai pisau. Okey, baik. Okey, kita bagi bentuk. Kita bulatkan di atas. Sebab Bulatkan di kita atas. kita tak nak semua tempat tu bersegi. Baik. So, kita buang cikgu pakai Kita pisau. buang. Okey. Baik. Kelebihan guna floral foam ni, dia senang. Kita boleh gosok dengan tangan je. Tak perlu kertas pasir. Oh, gosok dengan tangan je cikgu? Tak perlu kertas pasir. Cuba Okey, gosok. Dia boleh dapat lembut. Okey. Okey. Dan satu lagi, kita boleh gunakan sisa ni. Untuk apa cikgu? Untuk gosok. Untuk Kita gosok. Okey. Ya, ni lembut. Kita boleh ratakan dengan baik Ya, lah. betul lah. Lebih lembut. Tak perlu kita cari kertas pasir. Okey. Kan? Okey cikgu, untuk kita nak buat lakaran ni kan, Ya. apakah teknik yang kita perlu gunakan cikgu? Untuk teknik untuk lakaran. Betul. Lakaran ni tak ada teknik. Sebenarnya apa yang keluar daripada hasil lakaran kita asal. Okey, macam ikan Apa tadi ni kita itulah. sumber ilham kita yang asal tu. Okey, baik. Daripada situ baru kita gerakkan kita buat di sini. Okey. Tapi hari ni Irfan tak perlu ikut ikan. Aku nak bagi Irfan ikut imajinasi. Ikut imajinasi sendiri. Ya. Okey, tak tahulah jadi ikan apa lepas Supaya ni. dapat merasa macam mana cara Okey. memotong, cara Baik. menebuk. Okey, kita boleh gunakan ni untuk menebuk. Kita buat satu
lubang di sini. Okey. Dah macam skop aiskrim cikgu. Ya, betul. Okey. Sekejap kita cuba. Okey. Nampak Potong kat sini. kita bermain-main dengan foam ni. Liquid foam Ya. Okey. Baik. Nampaknya Irfan dah kusyuk dah menghadap benda ni. Itulah tu. Seronok pula Irfan ya. Cikgu tengah buat apa cikgu? Mengorek lah apa lagi. Mengorek lah apa lagi. Okey, kita dapat satu Okey. bentuk lain. Boleh Alright. cikgu tunjuk kepada kamera sikit cikgu. Okey, kita dapat bentuk macam ini. Okey. Ini baru sikit ya. Baru sikit, Baru sikit. Okey. Alright. Baik. Bentuknya masih Masih apa cikgu? masih asal lagi. Masih Okey, asal sikit lagi. lagi. Kita Okey, nak baik, potong baik. di sini. Okey. Kita kalau tak nak korek ni kita boleh guna pisau. Okey, kita boleh guna pisau. Dia pakai pisau Boleh Irfan. Okey. Guna segala alat yang kita ada tu. Dia ada bentuk sikit Irfan punya tapi tak apa, Ya. kita cuba lagi. Kita buang dia Okey. punya yang bulat ni. Kita buang sikit. Okey. Okey. Sambil tu jaga tangan. Betul cikgu. Dia dah mula macam bersepah-sepah sikit. Ya, dia memang bersepah. Okey. Yang pasti bila kita buat arca ni, kita kena tahu keseimbangan. Okey, prinsip rekan dia kena seimbang. Jadi kalau kita letak, dia boleh tegak di situ. Kita kena tegak lah. Okey. Walaupun tapak dia mungkin kecil, tapi keseimbangan tu adalah sangat penting dalam mengarca. Baik. Cikgu Irfan nak tanya. Ya. Boleh tak kalau kita nak kena pakai sarung tangan dalam kita siapkan arca ni? Boleh. Boleh Boleh. Okey, Sebab dia ni memang melekat banyak. Betul, saya setuju. Ya, memang dia merimaskan. Tapi tak apa sebab Okey cikgu, sementara cikgu tengah siapkan kan saya nak tanyalah. Apakah ciri-ciri utama arca ni sebenarnya cikgu? Okey. Ciri-ciri utama arca ni dia bergantung pada prinsip rekaan tu sendiri. Okey. Okey, prinsip rekaan dia. Ciri-ciri dia ada harmoni, Okey. ada keseimbangan, ada ruang. Ada ruang. Okey, itu asas sendiri rekaan ada ruang. Ruang tu sangat penting dalam arca. Baik. Ruang tu maksudnya macam ni cikgu? Ruang kalau dalam arca ni kita boleh nampak dia punya ruang yang depan, Okey. belakang dan kita boleh nampak tembus. Kena nampak keseluruhan. Dia bukan jarak, ya. Ruang bukan jarak macam kita ni. Betul. Tapi ruang pada arca tu sendiri. Pada arca tu sendiri. Ya. Okey, itu adalah ciri-ciri utamanya lah. Ya. Cikgu boleh tak bagi tips sikit macam orang yang pertama kali Cik Irfan ni kan. Kalau kita nak buat arca ni macam mana kita nak fokus yang berlainan sikit ke ataupun cara-cara untuk gunakan pisau macam mana ke? Yang pertama, Okey. baik untuk floral foam ni pisau pastikan tajam dan di Pisau kena sebelahnya tajam, okey. ada ganti pun boleh. Kalau tak ada pisau, kita takut keselamatan, kita boleh guna pembaris besi. Pembaris besi pun boleh? Ya. Oh, sebab tajam juga kan? Ya, pembaris besi tajam dan dia Okey. tidak melukai kita. Baik. Ataupun pisau-pisau plastik. Pisau plastik. Yang budak-budak main Masak-masak tu kan? yang masak-masak tu Okey. pun boleh. Oh, boleh juga. Sebab Ya. yelah, sebab kita punya sponge ni tak keras pun kan? Betul. Ini sangat lembut. Jadi dengan tangan pun boleh buat. Dengan tangan Kalau pun kita boleh gosok dengan ni pun dia boleh dapat bentuk juga. Betul. Saya tengah cuba ni memang Ya. boleh nampak kita lembutkan lagi. Betul. Struktur dia. Kita boleh korek lagi dengan ni untuk dapat bentuk-bentuk lain. Okey. Okey. Okey cikgu. Seterusnya, Ya. sebab Irfan ingin tahu tentang kata apa arca di Malaysia ni kan. Okey. Ada tak tokoh-tokoh yang terkenal yang menyiapkan arca di negara kita ni? Kalau tokoh-tokoh lama Okey. seperti macam Syed Ahmad Jamal, Syed Ahmad Allah Jamal. yarham. Syed Ahmad Allah Jamal antara tokoh-tokoh arcawan yang terkenal lah. Kemudian kalau yang sekarang di Malaysia ni seperti Dr. Rosli, Dr. Ramlan. Baik, itu yang sekarang ni kira, dan yang antara yang top kita kira macam Raja Sariman. Okey. Yang tu memang dia punya arca memang sangat best. Sangat best. Ya. Saya pun berkenalan juga dengan seorang pakar ni, Cikgu Abdul Rauf kita. Okey, baiklah cikgu. Ya. Dengan kata kita macam ada arca yang dah siap cikgu. Ya. Boleh tak kita tunjuk kan? Baik. Ini kita simpan dulu lah. Okey. Baik, silakan cikgu.
Okey. Baik. Ini ke yang kita akan siapkan hari ni, cikgu? Ya. Okey. Baik, ini contoh arca satu. Baik, kita boleh tengok di sini bentuk dia. Kalau kita tengok setiap sudut, dia ada pelbagai. Dia tidak sama. Okey. Nampak? Kalau kita pusing, di mana-mana, dia bentuknya berlainan. Bentuknya berlainan, betul. Irfan tak ada nampak bentuk yang sama. Ya. Okey. Baik, ini satu daripada kelebihan arca. Okey. Sebab dia adalah bentuk 3D. Bentuk 3D maksudnya kita boleh tengok keliling, kita boleh pegang, kita boleh rasa jalinan dia. Okey. Baik, kalau macam 2D, macam painting kan, catatan, kita cuma boleh tengok. Betul. Kita boleh nampak dia punya jalinan tapi kita tak boleh rasa. Kita tak boleh rasa, tak boleh pegang. Betul tak? Setakat kita boleh tengok. Yang ini yang kita kata bentuk konkret. Bentuk konkret. Okey. Okey. Ifat tanya cikgu, kalau cikgu cakap tadi ada ruang kan dekat arca. Ya. Kalau cikgu nak explain sikit dekat arca kita ni, kat mana ruang-ruang ni, cikgu? Okey. Soalan yang bagus. Ruang kat sini kita boleh tengok. Okay? Daripada sini kita ada celah. Kan? Dia menghasilkan ruang di sini. Kan? Boleh tembus pandang. Kan? Dan bentuk-bentuk yang ini dia menghasilkan ruang yang berbeza. Okey. Dalam ini sendiri dia ada ruang yang dalam kita boleh nampak dia masuk. Betul, betul. Kan? Ruang yang tembus. Baik, ruang yang toho. Ataupun cetek. Ada yang sikit cetek. ni kan. Dia ada macam-macam di situ. Nampaknya memang ada pelbagai ruang, ada pelbagai bentuk. Memang Ya. cikgu cakap tadi, setiap bentuk ni tak sama. Betul tak? Dia Betul. punya rekaan dia yang memang... penting dan dia seimbang. Kalau kita letak, Okey. walaupun tapak dia kecil, Walaupun tapak dia Kan? kecil tapi masih boleh berdiri stabil. tegak. Dia stabil. Cikgu, apa nama arca ni, cikgu? Oh, nama arca ni Ke belum bagi lagi? ada. Ada. Okey, apa nama dia? Perempuan. Perempuan? Ya. Perempuan? Okey, mungkin Irfan tak nampak. Okey, mungkin cikgu boleh terangkan Tak sedikit. Kurang faham. Itulah perempuan. Susah dipahami. Bukan saya cakap Cikgu Abdul Rahman yang cakap. Jadi kalau Irfan pun tak faham betul lah tu. Tapi kita saling memahami, itulah cikgu. Ya, betul. Lelaki perempuan kita saling memahami. Okey, ini perempuan maksudnya. Ya. Sebab tengok sekali tak faham. Betul. Cuma kita boleh nampak. Kalau tengok di sini ya. Di sini nampak macam mana. Baik cikgu. Kalau kita tengok sini nampak muka orang. Nampak muka. Betul. Dia nampak ada mulut, kan? Nampak macam hidung. Nampak ada mata. Okey. Kan? Dan kita boleh tengok di sini pun macam ada mata orang. Mata orang, betul. Ya? Dia kebetulan. Jadi bila kita buat dengan imaginasi dan kreativiti kita, kita boleh menghasilkan sesuatu yang kadangnya kita pun tak terjangka. Benda tu boleh jadi sesuatu yang baik. Betul tu cikgu. Sebab tu bila kita buat, jangan berhenti. Jangan rasa berhenti. benda tu salah. Kita teruskan je dulu. Teruskan dulu. Hasil tak akhirnya baru kita interpret balik macam mana kita nak bagi nama dia, apakah olahan idea yang kita nak bagi kan. Betul. Okey cikgu, satu soalan untuk arca ni. Boleh tak kita nak jual arca ni cikgu? Boleh. Boleh dapat untung ke? InsyaAllah. InsyaAllah. Sebab kebanyakan arca biasanya kalau arca yang besar-besar dia jadi arca taman. Arca taman. Ya, arca taman. Kalau yang ada yang galeri mengumpul arca, ada juga seperti hotel-hotel. Okey. Baik. Kebiasaannya jenis yang korporat suka beli arca. Okey. Selain daripada catatan lah. Dia punya harga macam mana? Lingkungan harga. Harga arca ni susah kita nak tentukan. Ada lah. yang beratus-ratus ribu. Dia mengikut kepada kesenian tu sendiri kan. Ada maksud dia. Atas dasar pemahaman terhadap seni arca. Pemahaman terhadap seni arca tersebut. Baiklah cikgu, apa kata sekarang ni kita berehat dulu. Lepas ni kita nak mewarna, betul tak cikgu? Kita mewarna. Okey, kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM.
Bertemu kembali kita di Mahir Didik TV KPM. Cikgu, Irfan ada sikit masalah ni, cikgu. Apa tu? Irfan rasa macam Irfan punya baju dah kotor-kotor sikit ni. Apa yang boleh kita buat ni, cikgu? Kita guna alat ini. Okey, alat ni untuk apa, cikgu? Ini kita untuk membuang habuk-habuk. Okey. Untuk habuk-habuk. Jadi kita ambil sapu je. Boleh Irfan cuba? Boleh. Okey, Irfan ambil Boleh buang-buang. Bagi bersih. lah, cikgu. Boleh buang lah. Tu untuk memudahkan. Kalau Okey. kita nak kena mencuci selalu. Betul? Okey, kita buat sini pula. Untuk buang pada pakaian, pada tangan. Okey, kalau macam kan tu bersih? dah bersih, baru kita teruskan, cikgu. Ya, Okey. betul. Seterusnya, tadi cikgu dah janji dengan Irfan, cikgu nak ajar Irfan mewarna. Betul. Jadi, apakah proses-proses untuk kita warna kita punya arca ni, cikgu? Baik, untuk mewarna, dia ada proses dia. Sebenarnya panjang. Dia tak boleh nak siap dalam masa sejam dua. Okey. Baik, bila dah ada macam ini arca kita buat, yang kita kena buat adalah satunya untuk menutup segala habuk-habuk supaya tak terbang. Okey. Baik, kita akan guna gam, glue Okey. Okey. Gam, polystyrene gam ataupun PU. PU. Baik. Baik. Okey. Dan kita campur dengan air. Kena campur dengan air? Ya, kena campur air. Kalau tak campur, cikgu? Kalau tak campur air, dia melekat sampai sudah. Kita tak nak macam tu, okey? Okey? Dia melekat sampai sudah. Kita bancur dan sapu dan biarkan dia kering. Okey, berapa lama cikgu kita nak biarkan? Biasanya dalam beberapa jam. Beberapa jam, Ya. okey. Macam ni dia tak ada habuk dah. Okay, macam ni tak ada habuk dah. Irfan boleh rasa tak ada habuk dah. Betul? Kan? Baik, kemudian yang kedua, kita sapu dengan warna hitam. Sapu dengan warna hitam. Sapu dengan warna hitam. Kita sebenarnya bukan wajib warna hitam. Kita boleh juga sapu warna putih. Okey. Dia sebenarnya macam mana kita nak persembahkan benda ni. Okey, saya nak tanya cikgu lah, kenapa cikgu letak warna hitam? Okey, warna hitam ni sebagai warna dasar. Warna macam dasar. kita nak cat dinding, kita ada undercoat. Betul? Kan? Jadi selepas hitam ni, kalau kita naikkan warna dia dengan lain, dia akan nampak lebih menyerlah. Dia punya mood persembahan arca tu. Okey, sebab itulah kita pilih warna hitam kat sini. Ya, betul. Okey. Baik. Yang ini cikgu nak Irfan cuba mewarna nanti selepas ini. Okey, hitam ni. boleh. Baik, warna yang kita nak guna kita ada warna emas. Warna emas. Baik, warna emas. Baik, ini sebenarnya apa kita nak cerita lah. Warna emas ke, Okey. warna silver, Silver. kan? Ada silver, emas, ataupun warna bronze. Warna bronze pun boleh Warna juga. tembaga pun boleh. Okey. Okay, macam sini ada warna tembaga. Kan? Ini warna tembaga. Baik. Baik, kita boleh guna sebenarnya untuk kita ceritakan apa yang kita nak sampai. Macam kalau kita tengok yang pandemik tadi warna tu? bronze kan? Warna Warna bronze. macam berkarat. Okey. Dia ada sesuai dengan penceritaan dia lah. Maknanya warna tu pun boleh menimbulkan penceritaan atau maksud warna tu arca pun ada sendiri. maksud. Warna tu mesti berkaitan. Baik. Okey. Mungkin kalau Baik. warna bronze tu dia mewujudkan satu rasa kepayahan, Ya. kesusahan, betul tak cikgu? Nampak sampai dia macam berkarat. Berkarat. Betul, Kan? setuju. Okey. Baik. Sekarang ni untuk mewarna kita cuma tak perlu guna air. Kita guna dry brush. Dry brush Brush saja. kering je. Baik. Cara mewarna kita cuma touch atau kita sentuh je warna Sentuh sikit-sikit je. sahaja. Sikit-sikit je. Okey. Baik, kita nak cuba Irfan cuba. Baik, Irfan nak warna apa dulu? Okey, Irfan rasa Irfan nak satu mood yang melambangkan kemenangan. Ya. Jadi Irfan nak guna warna emas. Ya, bagus. Pilihan baik. Okey. Boleh Irfan ambil, cikgu? Baik, ini warna emas. Okey, ni warna emas Boleh jual, mahal tu. Mahal Emas kan? Betul, cikgu. Jangan Dah gadai. siap ni kita boleh jual. Okey, cikgu. Maknanya kita buka dulu. Ya. Okey. Kita pakai berus kering saja. Ya, cikgu, berus kering. Boleh ambil warna yang di sini je. Okey, dah ada kat situ. Cikgu nak saya maksud saya ni, cikgu nak saya mewarna macam mana? Ada teknik tak, cikgu? Baik. Okey. Baik, cikgu tunjuk contoh satu. Silakan, Emas ya. cikgu. Baik, kita ambil berus kering. Berus kering. Okey, warna. Kita touch ujung-ujung je, sikit je. Bagi dia naik sikit je tepi-tepi tu. Bagi naik tepi-tepi je. Baik, baik. Okey. Jadi tak perlu warna penuh. Tak perlu semualah. Tak perlu warna pekat. Nampak dia punya naik tu lain. Okeylah. Baik, Okey. cuba Irfan sambung. Irfan cuba Baik. Okey. Kalau ikutkan apa yang cikgu cakap tadi, kita letak dekat ujung-ujung saja kan, cikgu? Ujung-ujung berus je. Okey, okey. Dia tak perlu pekat-pekat. Tak perlu tak perlu pekat-pekat. Tak perlu pekat-pekat. Okey. Maknanya saya ambil kat sini balik je lah. Ya, betul. Jangan membazir. Jangan membazir. Sebab Emas ni kita nak- mahal. Oh, ya, betul. Gemas pakai naik pula cikgu sekarang. Betul. Okey. Saya buka ujung-ujung ni. Okey, baik.
Boleh pun warna mudah je kan. Okey juga. Mudah je. Okey. Irfan boleh juga main dengan warna lain kalau nak rasa. Bercampur-campur juga. Itu kan ada yang bulat tu kan. Dekat okey. bulat tu Irfan rasa ambil warna apa? Silver ke, warna hijau ke? Kita nak bagi benda lah, kita ambil warna silver je. Okey. Kita bagi warna silver dekat bulat tu. Okey. Ya. Yang ni pun kita letak ujung juga cikgu Ya, sama. Sama juga? Baik. Okey. Try hijau. Boleh pakai benda yang sama ke? Boleh. Okey. Boleh tak tangkap? Baik. Cikgu, Ifan nak tanya, apakah bahan atau media lain yang sesuai untuk kita gunakan menghasilkan arca ni, cikgu? Bahan lain. Okey. Selain daripada foam ni, Florafoam ni sesuai untuk sekolah lah ataupun sebagai mock-up, sebagai model untuk kita buat arca yang lebih besar. Baik. Jadi kita juga boleh guna plaster seperti plaster of Paris, POP. Ya, seperti yang macam di depan sana tu. Okey. Jadi, kita boleh guna polystyrene macam yang ada depan sana. Baik, untuk arca lain juga kita boleh guna kayu, Kayu boleh guna guna besi. juga? Kalau zaman dulu mereka gunakan bronze. Bronze betul? Ya. Oh. Zaman dulu guna batu marmar. Susah cikgu nak buat tu. Ya, tapi sebab tu kita tengok arca zaman-zaman dulu tu sampai sekarang ni masih kukuh. Betul. Kan? Masih utuh, elok. Okey, maknanya bahan yang digunakan tu sangat bagus sampai dia orang kata apa? Beribu tahun. Beribu tahun? Ya. Okey. Tak lekang dek zaman lah macam cakap. Betul. Dan nilai dia tak pernah jatuh kan? Betul tu. Okey cikgu, ada rupa tak saya punya arca ni cikgu? Boleh. Boleh ni Cikgu nak tambah sikit ke? Boleh tambah ke? Nak tambah hijau. Tambah hijau. Okey. Saja seronok pula boleh hijau. Kan? Okey, warna hijau ni cikgu nak melambangkan apa cikgu? Macam tadi Ifan kata emas warna kemenangan. Betul lah cikgu. Warna hijau ni untuk hijau apa? Ni warna alam. Kita boleh letak main di mana-mana kan? Kita masukkan dengan emas. Okey. Kita masuk sikit. Okey. Kita main. Okey, selain 3 warna ni cikgu, ada tak warna lain yang cikgu rasa untuk menimbulkan arca yang lebih cantik dan lebih kreatif cikgu? Warna-warna lain. Sebenarnya warna apa-apa pun boleh. Warna apa pun boleh? Pada mood kita, apa yang kita nak sampaikan penceritaan melalui arca kita ni. Betul. Ya, nak buat warna pink. Tak ada hal. Tak ada hal. Boleh saja maknanya ikut kepada kreativiti masing-masing. Ada halangan untuk kita gunakan warna. Sebab kalau kita tengok arca berfungsi macam di taman permainan, kan warna ni warna-warna yang menyerlah. Warna-warna yang kanak-kanak ceria, merah, kan? kuning, biru. Dia macam-macam warna. Okey. Maknanya macam cikgu cakap tadilah, kalau pasal warna ni kita tak perlu ada halangan ataupun betul. Tidak perlu ada orang kata apa, awak tak boleh pakai warna tu, salah. Ya, tak. betul. Sebab kita kena ikut kreativiti masing-masing. Okey. Cikgu tengah kusyuk nampaknya. Tengah seronok pula mau warna ni. Tak apa, sambil kita sembang-sembang tentang arca. Baiklah cikgu. Cikgu pernah siapkan arca ni, nak tanyalah cikgu. Warna-warna apa lagi yang cikgu suka gunakan? Kalau untuk ni antara yang terbaik, tapi bukan pada foam. Pada foam tak boleh guna warna-warna yang spray. Okey, kita sebut pakai spray tu, itu baguslah. Baik. Kalau kita guna kayu, kita boleh guna varnish. Ataupun warna-warna macam wax, kita boleh guna untuk bagi kilat kayu tu. Saya nak tanya, sebelah cikgu ni, ni apa cikgu sebenarnya ni? Ini kapak. Kapak. Ini arca binaan. Ya, baru nampak. Ini arca binaan. Ini kapak nampak ke bawah begini. Ini cikgu buat ni? Ini anak murid buat. Anak murid buat? Hebatlah. Anak murid buat. Dari segi bahan cikgu, macam mana? Apa yang digunakan? Yang ini kayu semata-mata. Semua kayu? Ya. Dan yang ini boleh dicabut. Boleh tak Ifan nak pegang? Bukan kapak Thor ya. Bukan. Dia bila pegang ni, dia rasa memang keras, memang rasa solid. Wow. Corak dia memang cantik kalau kita tengok dekat sini kan. Mesti ada maksudnya kan ukiran-ukiran ni pun. Anak murid cikgu umur berapa ni yang siapkan ni? Ini masih tingkatan 5 dulu. Tingkatan 5. Hebatnya. Siapa yang tengok ni, awak kalau buat ni, saya memang cakap tahniah, memang terbaik awak punya hasil arca ni. Sebab kita kalau tengok kapak, biasanya kapak yang bentuk batangnya lurus saja. Ya, betul. Ni sampai ada bentuk macam ni. Wow, saya sangat kagum sebenarnya. Terima kasih. Okey cikgu. Nampak tak hasil anak murid cikgu macam mana? Okey. Kena tanya cikgu, tadi pernah tanya kan mengenai tokoh arca dalam negara. Boleh tak cikgu terangkan sedikit mengenai tokoh arca luar negara kita pula? Siapa yang macam popular dan sebagainya? Macam kalau yang saya berkenan, yang saya suka dia punya style apa semua. Maaf batuk. Tak apa. Itu Henry Moore. Kalau kita tengok contoh, dia biasanya menghasilkan bentuk-bentuk figura yang distort
Maknanya diubah suai, jadikan macam otak ada gaya lembek sikit. Baik. Kan? Jadi bentuk-bentuk manusia, bentuk-bentuk figura tu yang bukan total sebagai figura. Bukan, tapi dia ubah okey, suai. diubah suai. Maknanya ada orang kata keunikan dia sendirilah. Dia kalau berbanding dengan Michelangelo zaman abad pertengahan dulu, Abad pertengahan kan, dulu. abad 15 dulu. Okey. Sebelum 15 kan, Michelangelo ni mereka lebih buat arca yang realistik seperti manusia. Realistik. Seperti Okey. sebab mereka banyak gunakan untuk keagamaan. Cerita-cerita keagamaan. Untuk ritual dan sebagainya lah. Ya. Baik. Dah cikgu dah cerita dekat saya dua tokoh ni. Jadi siapakah idola cikgu? Cuba cerita sikit. Kalau idola cikgu, Henry Moore tu lah. Andrew Moore tu lah. Okey, sekarang ni boleh tak cikgu cerita dekat penonton apa yang cikgu tengah siapkan ni sebenarnya? Tengah siapkan. Mewarnakan. Tengok. Okey. Tengok tu warna dia dah jadi menyerlah. Wow. Lain dah warna dia. Okey. Tapi belum siap lagi. Belum siap lagi, Jadi bukan boleh buat dalam masa pantas. Selalu kita kena cikgu bertenang, ambil masa. Okey, kena Jangan macam kalut. relax kan. Jangan kalut. Tapi kalau kita boleh ceritakan di sini, apakah maksud penceritaan arca cikgu ni? Boleh cikgu terangkan sikit. Sekarang. Sekarang juga. Okey. Baik. Kalau gini maksudnya, baik, sebenarnya untuk menilai arca maksud di sini masih pada siri pandemik sebenarnya. Okey. Ini masih pada siri pandemik. Masih cerita pasal dalam keadaan kesukaran. Okey. Banyak dah kita ni dah berlubang. Maksudnya ekonomi kita dah makin teruk. Setuju? Kita tak boleh nak sumbat. Kita punya aspek kesihatan pun dah makin teruk. Aspek kesihatan pun makin teruk. Kan? Jadi betul. itu yang menunjukkan lubang yang besar. Ini susah nak tampung. Kan? Faham. Okey. Jadi kita setiap nak sebut pada saat mata ni. Mata. Ini mata yang memandang dengan mata yang berat perasaan. Mata yang berat. Memandang tu tak seberat apa yang ditanggung. Okey. Nampak tak? Deep lah cikgu kita ni kan. Ada maksud yang tersirat. Okey. Saya nak tanya cikgu. Ada orang cakap kalau kita buat seni-seni ni kan macam boleh kurangkan tekanan. Betul tak cikgu? Tapi untuk arca ni, adakah ia satu benda yang sama? Boleh tak kita kurangkan tekanan kita, stres kita kalau kita siapkan satu arca? Ini sama sebab kita bila kita buat arca ni lah contohnya kita akan kusyuk di sini. Kita ralit orang kampung cakap ralit. Kan kita menghadap. Jadi kita lupakan tekanan-tekanan yang lain. Okey. Kan sebab nak buat satu arca ni dia ambil masa. Dia makan masa Jadi kita slow-slow. Sebab tu kita jangan patah hati kalau kata salah. Sebab arca ni kreativiti kita sentiasa berjalan. Kita teruskan kita sentiasa berjalan. Okey. Kan? Betul. Kita teruskan. Kita akan dapat satu hasil kalau katakanlah kita buat lakarannya lain. Ikan yang keluar ikan mas. Ikan mas yang keluar keluarnya kat sini ikan paus. Ikan paus. Tak Jangan apa. peras. Jangan peras. Kita siapkan juga. Ya, buat dulu. Okey, itulah cikgu cakap tadi macam kita sekarang ni yang perlu bekerja dari rumah, belajar dari rumah, kan boleh kita berehat dulu, kita siapkan arca kan, makan masa untuk kita kurangkan tekanan yang ada. Ya, betul. Okey, kalau macam tu cikgu, kita berehat dulu boleh? Ya. Kembali selepas ini hanya di Mahir Didik TV KPM. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Masih bersama saya Irfan Syamil dalam rancangan Mahir di Didik TV KPM. Nampak tak cikgu kita sebelah ni? Tengah busy mewarna lagi cikgu. Berpeluh ke tu? Peluh siap. Berpeluh siap. Okey, nampak cikgu tengah tekun tapi kita dah sampai ke hujung rancangan cikgu. Habis dah. Dah rumusan dah cikgu? Dah, hai. Alah, kejapnya masa ni kan. Okey cikgu, nak tanya cikgu lah. Okey, kita kan dah belajar macam-macam ni kan, dari proses A to Z. Nak tanya cikgu lah. Apakah objektif yang kita dah capai hari ni cikgu? Baik. Satu yang kita kena tahu ialah memahami jenis-jenis arca. Betul. Kan, memahami
jenis-jenis arca seperti tadi yang arca luakan, arca timbulan, arca acuan yang macam mana tadi? Sana. Ada arca fungsi juga je kan? Arca berfungsi yang kita sebut okey. tadi. Kan? Dan kemudian yang kategori arca. Kategori arca. Antaranya cikgu? Arca yang berfungsi tadi, macam kerusi. Macam kerusi, betul. Macam permainan alat-alat permainan di taman. Ataupun alat-alat ritual. Kan? Dan arca estetik. Arca estetik yang macam dalam di sini kita ni lah. Okey. Kan? Lepas tu objektif kedua ni kita mengenali arca luakan. Mengenali arca apa yang kita luakan. tengah sedang buat sekarang ni. Okey, di mana arca luakan ni maksud cikgu kita mengeluarkan bahagian-bahagian yang kita mengurangkan daripada bahan solid yang asal. Okey. Kalau kita tambah dia tak jadi arca luakan dah. Tak ada. Dia tak boleh tambah. Dia kena kurangkan. Baik, saya faham. Dan seterusnya cikgu, objektif tiga mesti dapat semua warna, betul tak? Ya. Jadi yang objektif ketiga tu dia menghasilkan arca luakan kan. Okey. Kita menghasilkan dan kita mewarna. Baik. Jadi kita kenal tahu cara menghasilkan arca, kita tahu cara mewarna arca. Cara mewarna arca. Teknik mewarna arca. Okey. Cikgu kongsikan sedikit tak kita antara teknik-teknik mewarna ni cikgu? Antara teknik mewarna, satu sapuan berus. Sapuan berus. Kan? Betul. Sapuan berus. Kedua kita main semburan. Okey. Kan? Cat spray tu main sembur. Baik. Macam sembur kereta. Sembur kereta. Kan? Main sembur. Kita boleh guna alat tu juga. Yang satu lagi cara, kita boleh main rendam. Dalam boleh celup je? Boleh. Boleh Kalau kata juga. kan, apa jenis? Macam kereta pun sekarang ni banyak yang mengecat kereta main rendam kan? Betul. Jadi boleh buat sebenarnya. Okey. Jadi dia ada teknik mewarna tu tidak terhad. Tidak terhad, maknanya mengikut kreativiti Ya, masing-masing. Okey, ada tak lagi objektif yang kita dah capai hari ini cikgu? Ya, ini yang semua dah yang kita nak hari ini dah sampai. Alhamdulillah. Maknanya berhasil semua apa yang kita nak belajar hari ini. Okey, cikgu boleh ceritakan sedikit mengenai subjek matter kita hari ini. Baik. Subjek matter untuk menghasilkan arca ni kebiasaannya yang pertama subjek matter juga disebut sebagai hal benda. Okey. Kan? Jadi antaranya ialah haiwan, contoh alam semula jadi. Kan? Mungkin ambil daun-daun, pokok-pokok, fauna kan? flora fauna. Mungkin ambil figura manusia. Boleh juga. Kan? Macam contoh yang arca cikgu tunjuk tadi lah. Yang pandemik ini lah. Kan? Okey. Ataupun yang abstrak. Abstrak contohnya apa cikgu? Contohnya kalau kita tengok arca yang di sana tu. Arca yang arca binaan. Arca binaan. Itu contoh yang ada kita lah. Dan juga yang macam di sini. Kan? Yang macam di sini. Ini arca abstrak. Baik. Kita abstrakkan sebenarnya. Okey. Tapi kita sebenarnya ada asas dia ambil daripada mana. Asal dari mana? Baik. Okey. Okey cikgu. Cikgu explain macam pakar sangat. Baik cikgu, Ifan nak tanya satu soalan terakhir sebelum kita. Ada lagi? Ada lagi. Ifan suka bertanya ni. Cikgu pun suka menjawab dengan baik. Okey, macam mana kita nak menilai sesuatu arca tu cikgu? Baik. Bab menilai ni, yang ni yang bagus. Baik, bila Irfan tengok, apa yang Irfan tengok pada arca? Orang selalu tengok lukisan pun, cantik. Betul. Apa yang cantik? Apa yang cantik? Seni tu lah cikgu kan? Kan? Jadi bila kita nak tahu, kita kena tahu bahasa seni visual dia. Bahasa seni visual. Macam mana? Kita nak selidik, kita nak kaji, kita nak apresiasi benda ni melalui bahasa seni visual. Kita kena faham asas seni reka. Okey. Kan? Kita kena tahu dia punya garisan dia, rupa, ruang. Baik. Kan? Jalinan. Mungkin warna. saya tak faham lah. Mungkin cikgu lebih pakar daripada saya. Mungkin cikgu bercerita kalau dari segi kita punya arca cikgu pegang ni kan. Okey, apakah penilaian yang boleh cikgu buat? Baik. Sebab yang ni belum sudah lagi kan. Tapi setakat ni kita boleh tengok dari segi bentuk dia, bentuk yang dah ada. Baik. Kan rupa dan bentuk dia, baik. Okey. Dan kita boleh tengok dari segi prinsip rekaan, keseimbangan, harmoni, kan? Kepelbagaian dia ada macam-macam bentuk di sini. Okey. Kan keseimbangan ada. Kalau kita ni keseimbangan contohnya dia tidak berat sebelah. Tidak berat sebelah. Maknanya boleh berdiri tegak lah. Ya, betul. Okey, cikgu terima kasih banyak Cikgu Abdul Rauf kerana bersama kami pada hari ini di Mahir Didik TV KPM. Sudah banyak pembelajaran mengenai arca telah dikongsikan oleh cikgu kepada kita semua. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum dan bye-bye. Terima kasih cikgu. Terima kasih Sama-sama. banyak. Jumpa lagi. Jumpa lagi insya-Allah.